Allah selamatkan mereka. Masakan berhala boleh selamatkan mereka. Tapi jahat. Mereka buat tok ekor. Kemudian pakai semua tok ekor. Sehinggalah Nabi Allah Musa balik. Nabi Allah Musa pada marah pada Nabi Harun. Tarik janggut dia kepala dia. Pasal apa? Biarkan. Kemudian dijawab oleh Nabi Harun. Dia dah bagi tahu mereka. Jadi dia tak mahulah berlaku pecah belah. Tunggulah Nabi Musa balik. Ini Bani Israel. Kemudian mari Nabi kita Muhammad SAW, Allah yang Maha Pengasih. Allah datangkan Quran untuk panduan hidup. Daripada kita kecil sampai kita kanak-kanak, sampai kita remaja, sampai kita dewasa, sampai kita tua, semua disebut. Semua ada Nabi jelaskan kepada kita. Umur masa 7 tahun ke bawah, buah hati. 7 tahun kedua ialah umur hamba. Jadi mak ayah boleh suruh masa tu, pukul pun boleh umur 7 tahun. Nak sampai umur 14 tu masa umur khadam. Masa ini dia suruh kita didik elok-elok. Nanti bila dah sampai 7 tahun yang ketiga, dia tak jadi tuan dalam rumah. Anak-anak bila masa lepas SPM, dia jadi tuan dalam rumah. Dia rasa dia besar. Dan peristiwa ni benar-benar berlaku pada tahun 1975. Berlaku kat United States of America, tempat cikgu kita pergi mengaji ni. Lahir golongan hippie. Lahir golongan yang tinggal rumah apa semua. Selak terkoyak apa semua terkoyak. Tak dapat bimbingan. Tapi kita ditunjuk. Bimbingan oleh Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad SAW. Umur 7 tahun pertama buah hati. Apa kata hambaku setelah ku ambil buah hatinya. Malaikat ditanya oleh Allah dia ziarah. Sedangkan Allah Maha mengetahui tapi tanya untuk pengajaran. Apa kata hamba aku setelah aku ambil buah hatinya, umur 7 tahun ke bawah. Datang kaum orang beriman, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kerana Allah kata binakan sebuah istana kepada hamba aku, namakan dia Baitul Hamdi. Jadi sampai 7 tahun yang kedua dia suruh kita mengajar mereka solat. Ajak mereka fardu ain. Latih mereka berpuasa. Suruh mereka semayang. Jadi di samping itu mengajak juga perkara-perkara fardu ain. Hari ini terlepas pandang benda tu sebab tu kecil-kecil hantar pergi ke US, minta maaf. Kecil-kecil hantar kat UK, akhirnya balik habis. Dan kalau kita tengok berlaku di Timur Tengah, daripada muda hantar anak kat US, kemudian balik nak jadi raja. Apa yang berlaku? Kepala otak telah di brainwash oleh guru-guru mereka Yahudi. Kemudian bawa balik dalam suasana masyarakat Islam. Tentulah pandangan berbeza. Kita syukur tinggal di tanah air kita. Kalau nak banding segi pengajaran, pendidikan, tempat kita bagus. Bukan kita nak angkat diri tapi memang bagus. Sekolah kita ada pelayanan pendidikan Islam. Walaupun tak seberapa tapi banyak boleh membantu. Kemudian kemudahan untuk mendapat ilmu. Kalau kita pergi tempat negara, mereka tak ada peluang. Sebab peluang yang ada pada negara kita. Ini syukur negara kita. Sekarang rakyat Riau, saya banyak yang bunuh diri, dah berlaku, minta Allah lindung kita dan keluarga kita. Bila berlaku tekanan hidup yang melampau, akhirnya bunuh diri. Yang kita orang Islam tidak boleh bunuh diri. Siapa yang membunuh diri, hari akhirat dia bagi peluang lagi dia untuk bunuh diri. Kalau di dunia dia terjun bukit, dia terjun bangunan, di akhirat disediakan bangunan tinggi juga untuk dia terjun. Makna sesaan, dilarang. Dan Nabi tidak solat jenazah orang yang telah mati membunuh diri. Tapi Nabi suruh sahabat, salu antum kamulah semayang. Nabi tak solat. Malu kepada Allah sebab nyawa adalah hak milik Allah. Tak ada siapa dia boleh ambil nyawa dia sendiri. Salah satu daripada dosa besar, syirik kepada Allah, sihir, bunuh diri. Jadi kita dilarang. Jadi Allahu a'lam tu muqaddimah. Pada pagi ni kita nak ambil sikit pengisian untuk roh kita. Supaya kita bekerja sana, kita apa yang ada. Habuan pun tak banyak. Saat-saat Ustaz duduk sembang, anak duduk sembang. Dengan anak ada seorang pelajar iptik. Bagus dia. Dia baik dengan guru, akhirnya sekarang bolehlah income dia. 1,500 sebulan dia boleh kerja kapal. Kemudian dia boleh mengajar Quran, kemudian sijil. Diploma dia tu
diterima. Kemudian di polis ni pun ada yang pelajar dormitory. Dia mengajak guru kafah. Alhamdulillah jadi Tok Bilal. Kemudian jadi imam. Alhamdulillah. Jadi pagi ni kita masuk sikit dulu sebelum nak sambung minggu lepas. Nabi SAW, ni semua kita tahu tapi kita ambil balik kita untuk Allah SAW. Jadi kita ziarah Nabi dulu. Oh, tak baca Quran lagi no? Wattin. Okey, kita baca Wattin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ini Ustaz sebut ada imalah. Orang Melayu dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Arab Bismillahirrahmanirrahim. Itu imalah. Biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Kita nak ajak anak-anak. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Oh, di tengah lidah. Kalau kita pergi ke depan jadi macam anak-anak kita baca. Waturi sinin. Bukan watu. Watu tengah naik ke tengah lagi. Waturi sinin. Oh, di tengah lidah. Wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad. Lantun kecil. Khalaqa. Kemudian taqwim. Ada lantunan. Jadi kalau kita betul-betul, kita baca, qiraah kita betul, kita mengharapkan Allah terima. Satu perkataan, ada berapa huruf, satu huruf 10 kebajikan. Jadi kita baca kalau boleh baik sekat mana yang kita mampu dapat pahala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa dua harakat. Nun mim syaddah, nun syaddah. Thumma radadnahu asfala safilin. Thumma dua harakat. Radad ada qalqalah. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. أجر قلقلة صغرى. أجر غير ممنون. مم تدع قلقلة. sebut ya mam. Mim di mulut. Ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Jadi bila habis alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, kita jawab dalam hati, bala wa ana ala zalika minasy syahidin. Bukankah Allah itu maha segala hakim? Maknanya peraturan undang-undang yang Allah buat semuanya baik untuk langit dan bumi, antara langit dan bumi sampai ke bumi kita, sampai ke dasar lautan, alam butani apa semua alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu maha segala hakim? Undang Allah lah yang terbaik. Tadi kita jawab dalam hati kita. Kalau dalam sembahyang kita jawab, di luar sembahyang pun kita jawab dalam hati, bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Benar, Allah maha segala hakim dan saya menyaksikan. Wa ana ala dzalika minasy syahidin. Kita menyaksikan bahawa apa yang Allah sebut itu adalah benar. Yang ada berjalan dalam alam manusia, alam jin, alam hayawan, alam tumbuh-tumbuhan, alam langit, alam ruh, alam barzah, alam akhirat, semua ditentukan
peraturannya oleh Allah yang Maha Segala Hakim. Jadi jawapan dia bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Tapi jangan kuat. Sebab dia bukan ayat Quran. Jadi kita jawab dalam hati bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi cuma pagi ni nak baca sikit satu hadis sebelum kita sambung hak itu kita ambil sikit apa yang Nabi suka iltizam dengan jamaah. Pagi ni kita ulang balik sikit hadis sikit untuk pengukuhan. Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yang banyak masuk syurga. Manusia yang banyak dimasukkan dalam syurga Allah di akhirat nanti. Aktsaru ma yudkhilu an-nas al-jannah. Banyak yang dimasukkan manusia dalam syurga. Faqala taqwallah. Nabi jawab balik ialah taqwa kepada Allah. Sebab itulah takwa ni, rasa takwa, rasa takut, rasa malu, rasa terhutang budi kepada Allah. Rasa mengharapkan redha dan keampunan Allah nak kena dalam hati kita. Jadi faqala taqwa Allah wa husnu al-khuluq. Jadi takwa Allah wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Jadi akhlak ni bukan yang lahir saja. Kalau yang la ni dia luar saja. Sebab tu kita kalau sebut guru, kita lah guru misali. Bukan setakat role model ya. Yang bahasa Inggeris duk guna tu. Role model tu yang lahir saja. Tapi bila sebut akhlak, dia masuk sampai dalam. Kita rasa kesian ke anak-anak yang menangis, ada pahala. Kita rasa kesian ke ibu kita yang balik kepada Allah. Berkorban untuk hidup kita, kita doa ada pahala. Tapi kalau cakap role model ni, dia cakap pasal integriti, tapi dia sendiri pun tak ada integriti. Tapi yang Allah bagi melalui Nabi, semuanya menjadi contoh misali. Kalau sebut takwa, dalam masyarakat Islam yang dididik oleh Nabi memang tak kenal. Dan seminggu sekali mesti disebut takwa. Disebut takwa dalam khutbah Jumaat. Sahabat dulu bertemu dan berpisah. Wasiatkanlah saya ya Rasulullah. Usika bi taqwa Allah. Wasiatlah kepada saya ya Rasulullah, pesanlah kepada saya dia nak berpisah dengan Rasulullah. Apa Rasulullah jawab, usika bi taqwa Allah. Saya wasiatkan kepada engkau, naklah engkau bertakwa kepada Allah. Ini malaikat zaman Nabi takwa Allah ini. Jadi bukan sekat sebut biasa hari Jumaat semua sekali. Bertemu dan berpisah bila nak berpisah. Minta nasihat Nabi, pesanlah kat saya ya Rasulullah, usini ya Rasulullah, wasiatlah kat saya. Usika bi taqwa Allah. Mana satu aset yang tak ternilai dalam hidup kita. Lahir daripada iman. Bila kita bawa sifat ini dalam hidup kita, di masa yang sama kita menjadi misali kepada orang yang bukan Islam zaman dulu. Kami misali kepada orang-orang yang buruk hati terhadap din Allah, terhadap Islam. Jadi taqwa Allah. Jadi Nabi sebut, dan akhlak yang baik. Wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nasu an-nar. Faman ditanya Nabi SAW tentang yang banyak dimasukkan ke dalam surga. Kemudian Nabi bagi tahu. Faqala al-fam. Mulut. Kadang-kadang mulut kita lajak, ya kata kat orang, menyakitkan hati orang. Bisa cakap. Dengan mulut boleh mengata, dengan mulut boleh mengupak, adu domba orang. Mulut. Sebab tu Nabi pesan kita basahkanlah lidah kamu dengan zikir Allah. Ada sahabat tanya, ya Rasulullah, tunjuk saya satu amalan. Kalau boleh saya nak masuk syurga bersama engkau. Nabi suruh, basahkan lidah kamu dengan zikir Allah. Jadi kita ambil pagi ni pengukuhan balik. Faqala al-fam. Yang banyak masyarakat sebab mulut. Mengata, menyakitkan hati orang dengan mulut. Mengupat. Adu domba orang lain, keluar kenyataan-kenyataan. Ini yang dilakukan oleh orang munafik terhadap Nabi SAW. Mulut lidah mereka bekerjasama dengan Yahudi, timbulkan perpecahan dengan mulut lidah mereka pelaga. Tuduh yang bukan-bukan terhadap keluarga Nabi SAW. Tapi masa itu turun wahyu Allah turunkan. Saya kata balik, sebab itu ada surah yang tidak ada bismillah. Iaitu surah Al-Bara'ah. Bara'atun min Allah, tak ada bismillah. Kata bersih
keluarga Nabi SAW. Bukan seperti yang dituduh oleh Yahudi. Kerana orang Islam pun termakan juga. Misalnya keluarga Sayyidina Abu Bakar, dia miskin, Sayyidina Abu Bakar duk biaya hidup dia dengan rezeki Allah bagi. Tapi bila dia dapat tahu bahawa keluarga dia juga yang tumpang sama dengan Yahudi ni, dia kata, saya tak mau bagi lagi bantuan ya Rasulullah. Tapi Rasulullah tak bagi, sallallahu alaihi wasallam. Beri bantuan. Di manusia ni dia dekat dengan suasana mana. Jadi sebab itu kita nak kena dekat dengan suasana yang baik. Itu zaman Nabi. Tapi berkawan dengan Yahudi, terpengaruh dengan Yahudi. Yang kedua, wal-farj, iaitu kemaluan. Dua yang banyak masuk neraka. Pertama, mulut. Yang kedua ialah kemaluan. Sikit. Kemudian, ala unabbi'ukum bi ahlil jannah. Maka aku beritahu kamu tentang ahli syurga. Nabi tanya lagi. Kullu da'ifin, orang yang nampaknya lemah. Mutada'af. Jadi orang yang da'if, mutada'af, dipelekeh, diperhina oleh manusia. Jadi tengok dia lekeh di dunia, dipelekehkan, dihina oleh manusia. Ini ahli syurga, dia taat kepada Allah ala kadar hidup dia. Sebab itu Ana baca hadis itu, Nabi sebut, qad aflaha man aslam. Berjayalah orang-orang yang telah memeluk Islam. Kerja sepanjang hayat sekadar boleh makan. Waruziqa kafafan. Ini berlaku pada sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi dulu. Waruziqa kafafan, diberi rezeki ala kadar cukup saja. Tapi satu istimewa yang Allah bagi. Wa kana Allahu bima atahu. Tetapi Allah bagi dia rasa cukup dengan apa yang Allah beri kepadanya. Dia rasa cukup, betul yang rasa hebatnya. Allah bagi dia rasa cukup. Tapi kalau Nabi lebih daripada rasa cukup, Nabi yatim, miskin, umur 40 tahun, jadi Rasul, kemudian sebelum menjadi Rasul, masa muda berniaga dengan harta Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian dibayar upah yang mahal sebab untung banyak. Kemudian Nabi, Allah bagi rezeki. Kemudian ditambah dengan selain daripada qanaah, Allah tambah dengan barakah. Jadi ada qanaah, ada rasa cukup. Kemudian ada barakah. Ana sebut ni kita, kalau ana zaman dulu memang benda ni berlakulah, ada rasa cukup dan barakah. Kalau zaman ana dulu, ustaz ni nak minat orang tak pernah bagilah. Sebab tak ada masa depan, no future. Dia sebut. Tapi alhamdulillah, bila kita jaga yang Nabi suruh, da'if, kita hidup lekeh. Sekadar yang ada mutada'if, hidup. Mutada'af ni tadi, kullu da'ifin mutada'af, lekeh. Da'if dan dipelekeh. Satu lagi, Nabi sambung, ala unabbi'ukum bi ahlin nar. Mau saya beritakan kamu tentang ahli neraka. Kullu utul. Kemudian, jawab mustakbir, iaitu siapa ada orang yang keras, sombong, kasar. Sombong, kasar. Kemudian jawab, kedekut. Keras, sombong, kasar, utul. Utul limbak nazar apa kita baca Al-Quran tak ada. Kullu utul, setiap yang keras, sombong, kasar. Kemudian kedekut. Akhir sekali penyombong. Ini sifat-sifat yang kena kita jauh. Nabi sebut kepada sahabat-sahabat dulu, kepada umat. Supaya sifat-sifat negatif ni dapat dielakkan. Jangan sombong, keras, kasar. Kemudian kedekut, miskin. Macam kita baca itu. Kalau orang minta kepada kita, walaupun kita tengok ada pendatangan dia tu, kalau orang perempuan ada gelang, dia minta. Kita bagi sedikit. Jangan tak bagi. Jadi hadis-hadis ni Nabi bagi semasa Rasulullah mendidik mereka dulu. Macam mana nak jadi penghuni syurga. Yang tak boleh dibeli dengan amalan kita. Tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Tak ada wang ringgit yang boleh beli. Harta tak boleh beli. Tapi macam mana Nabi tunjuk? Pertama ialah taqwa Allah. Inilah sifat yang kita nak kena ada. Rasa malu, rasa taat. Rasa terhutang budi kepada Allah. Rasa banyak rahmat Allah kita makan.
Kemudian kita rasa terhutang budi kepada Allah. Malu kepada Allah kalau kita nak langgar perintah Allah. Kemudian yang kedua, perbaiki akhlak. Mulut lidah kita, sikap kita, tutur kata kita, gaya kita. Semua husnul khuluq. Jadi, keamanan disebut kepada kita supaya kita jaga bagaimana orang yang nak jadi pengelaka, dua saja iaitu pertama mulut, yang kedua kemaluan. Kemudian yang tiga, sifat orang yang menjadi ahli syurga ialah orang yang nampak lekeh saja. Kemudian dah lekeh dipelekehkan pula. Mutada'af, dipelekehkan boleh. Hari ini kita masyarakat orang yang teruk dipelekeh tambah. Kita tak boleh. Dipelekeh, diperhina oleh manusia. Kemudian mau kutunjukkan kepada kamu ahli neraka. Iaitu orang yang keras, sombong, kasar, kedekut. Tadi ada sikit lagi yang nak sambung tu, mukadimah tapi panjang juga. Cuma itu kita tentang jamaah. Ada jamaah, ada ukhuwah, ada rasa wahdah, ada rasa kita bersatu, ada rasa kekitaan. Kita duduk di bawah bumbung yang sama, tanggungjawab yang sama, peranan yang sama besar untuk penyediaan generasi masa akan datang. Yang hari ini Islam hilang dari arus perdana. Kita nak balik kepada Allah, kemudian sebelum kita mati, kita nak tinggal sesuatu yang baik yang diusahakan oleh almarhum dulu. Jadi apa yang kita buat kalau kita tengok ucapan mudir dulu, kita bukan mereka benar, tapi ialah sambungan rantai, daripada rantai, tali rantai, daripada zaman Nabi disambung sampai zaman kita. Jadi kita bukanlah mereka benar baru, tapi benda ni adalah sunnah Nabi SAW. Jadi kita nak balik, kita nak tinggal sesuatu yang baik. Jadi bila kita nak buat kerja ni, naklah dalam bentuk kolektif. Luzumul jamaah, kita naklah iltizam dengan jamaah. Kalau kita sendirian, kita tak mampu. Kita tengok kita sekarang, kita bagi sekolah kita pun ada yang fikir ni, ada yang fikir ni, ada yang fikir ni. Tapi fikir-fikir ni pun bukanlah kita serah semua kat depan ustaz kita, ada tanggungjawab untuk membantu. Tersebut tarbiyah bukan sebuah guru tukar-tukar saja, tapi tarbiyah ni semua. Bila sebut sukan, sekolah kita kalau berjaya, kita juga sonok. Macam akademik tu, bila lulus semua, kita sonok, orang puji. Dua ada lagi tu puji. Terima kasih, berjaya sekolah ustaz. Sebenarnya, siapa yang buat? Semua guru. Semua guru bertanggungjawab untuk menjaga sekolah. Jadi luzum al-jamaah, kita ambil dari itu. Berada dalam jamaah, bekerja secara jama'i atau bekerja secara berpasukan. Dan untuk sampai kepada misi dan visi. Dan alahai ada tulis depan tu apa peranan kita sini, logo kita, al-ulama warasatul anbiya. Budak-budak ni yang kita nak lahirlah yang boleh menjadi ulama, yang boleh menjadi pewaris Nabi. Apa pewaris Nabi? Islam lah. Nak bawa balik Islam dalam masyarakat, dalam suasana. Jadi suasana Islam tak ada. Jadi kita yang pernah ada anak-anak yang mengaji sini, anak syukur kepada Allah. Terima kasih kepada guru. Anak-anak mengaji sini anak lepas semua. Termasuk yang yang penghabis sekali tu. Kira kalau nak mengaji dulu ada bobo cawan. Jadi dia teriak banyak. Tapi akhirnya alhamdulillah boleh dia mewakili negeri Polis ke peringkat kebangsaan. Peringkat kebangsaan. Siapa adik guru? Kemudian mari ke sini, semua yang duduk mari ke sini, semua boleh masuk institusi pengajian tinggi. Boleh masuk UAE, syukur kepada Allah SWT. Rata-rata, kemudian pergi ke Jordan. Semua ni berkat didikan guru-guru. Jadi kita nak jelas misi kedatangan. Misi kedatangan dia ialah untuk berubudah, ayat 59 surah Az-Zariyat selalu kita sebut. Kemudian yang tiga jelas, visi kita ialah untuk mendapat redha Allah. Jadi datang untuk beribadat, kemudian mendapat redha Allah. Inilah kerja kita. Jadi kemudian itu anak sebut, kalau nak melaksanakan kerja ini, kita nak kena kerja dalam bentuk ukhuwah. Pasal kita ni bersaudara, ada wahdah. Kita ni bersatu. Kemudian ingat mengingati sesama kita, tegur menegur. Kemudian sebab itu Nabi sebut al-jama'atu barakah. Berada dalam jamaah, bekerja secara kolektif itu
Allah beri keberkatan. Cuma sikit nak singgung sikit, semua nak sudah. Yang kedua ialah ittiba' sunnah. Kita bekerja, kita harap diterima Allah, iaitu ada hubungan kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kita mengikut sunnah Nabi. Nabi dakwah, mengajak orang kepada Islam, merubah masyarakat. Di masa yang sama Nabi tarbiyah. Jadi ada murabbi, ada mutarabbi. Ada murabbiyah, ada mutarabbiyah. Jadi anak-anak kita yang ada sini, semuanya ialah mutarabbiyah kita, mutarabbi kita. Dan kita sini adalah da'i, kita sini adalah murabbi. Jadi wallahu a'lam, bagi cakap itu saya minta memahami masa sikit. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira pada Al-Fadhil Ustaz Najib bin Osman di atas penyampaian dan juga nasihat dan bimbingan bacaan Al-Quran, ayat Al-Quran tadi. Mudah-mudahan kita dapat menjernihkan lagi fikrah kita, memantapkan lagi keazaman dan juga kerja-kerja kita insya-Allah. Kerana kerja-kerja kita ni adalah kerja yang sangat berat dan perlu